Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita hari ini bagi subjek matematik tahun 3. Tapi hari ini kita akan belajar matematik kafah lah. Okey, kita akan belajar matematik kafah sebagai ulang kaji terhadap subjek tajuk-tajuk yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, jom. Kita akan belajar tajuk wang buku matematik kafah muka surat 19. Okey. Sebelum kita masuk pada tajuk wang, kita baca dahulu ayat Al-Quran yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan belanjakanlah hartamu, okey, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195. Okey, apa maksud ayat ni? Okey, dia kata belanjakanlah harta bendamu. Harta bendamu ni tak kisahlah dari segi benda ataupun dari segi wang ringgit. Okay. Awak nak sedekah apa? Nak sedekah duit pun boleh. Nak sedekah barang-barang yang awak ada pun boleh. Okay. Kita panggil harta benda. Di jalan Allah pun masuk. Di jalan Allah. Okay. Jalan kebaikan. Jangan kita bagi benda ke jalan kemungkaran. Bagi kepada jalan yang benar. Okay. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan berbuat baik. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Okey, kita nak relatekan ke sini, kita nak kaitkan harta benda dalam tajuk wang. Okey. Jadi apa kisah para sahabat dahulu? Okey, perhatikan Abdul Rahman bin Auf. Okey, siapa kenal Abdul Rahman bin Auf ni? Dia seorang sahabat Nabi yang paling kaya pada zaman antara sahabat yang lain. Pada zaman Nabi, zaman sahabat ni dia Abdul Rahman ni dia merupakan seorang sahabat Nabi yang paling kaya. Okey, apa yang dia buat? Setiap pagi beliau mengeluarkan infak sebanyak 100 dinar sebagai sedekah kepada orang ramai. Ingat, orang yang bersedekah tak akan miskin. Okey, orang yang bersedekah tak akan miskin. Sebab tu dia kaya. Setiap pagi dia bagi sedekah, bagi sedekah. Okey, jadilah dia ingat Abdul Rahman bin Auf. Awak boleh baca lagi kisah-kisah dia. Okey, sebab dia merupakan sahabat Nabi yang paling kaya. Okey, jadi sekarang kita lihat buku matematik kafah muka surat 20. Okey, tadi banyak ayat-ayat Al-Quran tu kita hanya sebagai pendahuluan untuk kita relatekan bahawa dalam Al-Quran Allah suruh kita beri sedekah. Okey, macam mana kita nak bagi sedekah kalau kita tak boleh nak kuasai tajuk wang? Kita tak tahu berapa ringgit kita bagi sedekah, macam mana nak tukar wang ringgit kepada wang sen dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kena belajar. Okey, jom kita perhatikan perbualan antara dua orang pelajar lelaki ni. Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amir. Sempena hari guru kelak, saya cadangkan kita berkongsi memberi hadiah untuk Cikgu Khalid. Okey, dia kata saya bersetuju dengan Amir. Tambahan, pemberian hadiah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagi hadiah adalah sunnah. Okey, jom. Sekarang kita akan belajar penukaran ringgit kepada sen dan penukaran sen kepada ringgit. Kita ulang kaji sahaja. Kita dah belajar sebelum ni. Okey, hari ini kita ulang kaji sahaja dalam matematik kafah. Okey, kita nak tukar daripada ringgit kepada sen. Awak perlu tahu 1 ringgit, okey, RM 1 sama dengan 100 sen. Kalau RM2 sama dengan 200 sen. RM3 sama dengan 300 sen. Jadi, daripada ringgit nak tukar kepada sen, kita perlu darab ke bahagi. Darab, okey. Daripada ringgit nak tukar kepada sen, kita perlu darab 100. Okay, sebab daripada kecil tukar kepada besar, kita darab. Tapi kalau kita nak tukar sen kepada ringgit, sen kepada ringgit, kita kena bahagi.
Okey, sebab daripada besar kepada kecil. Okey, jadi sekarang jom kita perhatikan soalan di bawah. RM2.40. Okey, ni RM2.40 nak tukar kepada sen. Okey, kita pecahkan dahulu ringgit dan juga sen. Okey, yang kedua, RM2 tambah 40 sen. Okey, 40 sen tak perlu buat apa-apa sebab dia berada dalam sen. RM2 sahaja. Kita tukar RM2 sama dengan 200. Ha ni, ke atas ni. Cikgu dah tulis dia. 200. Jadi 200 tambah 40. Jawapannya ialah 240 sen. Okey, sebelah dia pula kita nak tukar sen kepada ringgit. Ingat, sen kepada ringgit mestilah bahagi. Sen kepada ringgit mestilah bahagi. Okey, kita perhatikan satu-satu. Mula-mula dia cerakinkan. Okey, cerakinkan 4,730 sen. Dia cerakinkan 4,000 sen. Tambah 700 sen. Tambah 30 sen. Okey, 30 sen. Kat belakang ni kita tak perlu kacau. Sebab dia dah berada dalam sen. Sekarang kita nak tukar 700 sen kepada ringgit. Okey, ingat, dan sen kepada ringgit kena bahagi 100. Okey, sekarang cikgu nak bahagi. Kita bagi kat sini. 700 bahagi dengan 100. Okey, macam mana kita nak bahagi? Potong sahaja sifar. Sifar. Ada 2 sifar. Ini pun sifar. Kita akan dapat jawapan 7. Maksudnya 7 apa? 7 ringgit. Okey, ini salah Ini silap. Awak potong kat buku awak. Ini yang betul. RM7. Kalau 70 sen yang belakang ni. Okey, RM7. Okey, seterusnya 4,000. Okey, kita bahagi pula 4,000 bahagi dengan 100. Okey, potong 2 sifar. 1, 2, 1, 2. Kita akan dapat jawapannya 40. Maksudnya 40 ringgit. Sama seperti itu. Okey. Jadi kita pun tambahlah 40 ringgit tambah 7 ringgit tambah 30 sen. Jawapannya ialah RM47.30 sen. Okey? Ingat, kena darab 100 ataupun kena bahagi 100. Itu cara kita nak tukar wang ringgit kepada sen, sen kepada ringgit. Okey, kita ulang lagi sahaja. Sekarang, operasi matematik bagi wang. Okey, kalau tambah sahaja seperti biasa. Cuma titik perpuluhan mestilah berada pada tempat yang betul. Okey, jangan silap. Jangan awak letak ringgit dekat sen, sen dekat ringgit. Okey, sama sahaja dengan tolak pun sama. Okey, bila tempat kosong kita isikan sifar. Okey, tolak seperti biasa, titik perpuluhan jangan lupa. Okey, darab pun sama, bahagi pun sama. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Awak semua boleh sambung buat aktiviti muka surat 21 dan juga 22 bagi tajuk wang matematik kafah. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.